Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung lagi kita dalam bahagian trading platform ni. Bagaimana kita nak gunakan features yang ada dan informasi yang ada dekat kita punya interface ni lah dan menu-menu yang ada. Jadi ini adalah bahagian yang ketiga dalam topik trading platform ni. Dan kita buat recap dahulu. Kita buat recap dahulu sebelum kita pergi kepada perkara-perkara yang lebih detail dalam kita punya counter saham dan menu-menu yang ada. Jadi secara ringkasnya kita mulakan daripada belah atas ni. Okey, yang ini adalah menu macam dengan CanTrade ni, menu trading exchange yang kita nak lah. Macam CanTrade ni dia ada 3 pilihan. Pertama Bursa Malaysia, Hong Kong dengan Singapura. Jadi kita boleh select Bursa Malaysia. Okey, log out button. Bila kita tekan ni, maknanya kita keluar lah. Nak masuk kita kena login balik. Jadi ini menu atas, Trading Hall, My Account. Yang ni yang kita nak tengok lah. Kita punya daily activity dan baki duit yang ada. Jadi kalau kita baru beli, dia akan keluar dekat sini, outstanding purchase. Kalau kita baru jual, dia akan keluar dekat outstanding sale. Kalau kita jual untung dalam tempoh 3 hari, dia akan keluar kat sini. Kalau kita jual rugi dalam tempoh 3 hari, dia akan keluar kat sini. Kenapa 3 hari? Iaitu settlement period, iaitu T, T1, T2, T3. Yang benda ni, operation punya benda ni, kita akan discuss dalam topik yang lain. Outstanding position, daily business done, transaction movement. Okey, statement yang ada, portfolio kita, e-payment. Jadi dekat sini tuan-tuan boleh membuat bayaran secara online dan withdrawal secara online dan kita boleh tengok kita punya history. Kebanyakan broker yang mempunyai online trading platform juga mempunyai function yang ini. Okey, tapi kalau secara manualnya tuan-puan boleh minta nombor account daripada remiser ataupun broker tuan-puan, bank in melalui online banking, Maybank to you ke, CIMB Click ke, and then snap gambar slip tersebut dan hantar kepada mereka dan mereka akan masukkan secara manual dalam account trading tuan-puan kat sini. Dan biasanya kalau dia orang masukkan secara manual ni, dia akan reflect kat dalam account ni on the next day lah, keesokan harinya. Tetapi kalau nak buat sendiri, yang inilah caranya. Kita boleh membuat bayaran dengan pengeluaran. Boleh tekan button kat sini. News, research, user guide, profile. Nak tukar pin dengan password. Global trading, support. Okey. Jadi interface yang kat atas ni, yang ni lock button. Kalau kita lock, kita tak boleh guna function buy dengan sell ni. Kalau kita nak unlock, kita masuklah balik. Kita punya trading pin. Baru boleh nak tekan buy balik. Okey. Okey, jadi tarikh hari ni Jumaat, masa, okey. Yang ini indeks kita hari ni naik live 24 mata 1352. Volume dagangan. Jadi ini adalah volume keseluruhan dengan nilai value 674, counter naik 153, counter 154, counter menurun. Waktu ni dia berubah-ubah. Dan 243, counter tidak berubah. Okey. Kembali ke seterusnya di bahagian bawah. Gambar rumah. Stok ni kat sini. Kalau kita tekan menu yang ada dekat sini, dia akan pergi fokus dekat mana yang kita highlightkan kat. Inilah. Highlight warna biru ni. Sebagai contoh, Ecovest So kat stok ni, kalau saya tekan quotation, dia pergi yang atas ni. Sekejap Ecovest. Kalau saya tekan general info, dia pergi Ecovest punya general info. Kalau kita pergi trade detail, dia pergi trade detail Ecovest. Trade detail ni tuan-puan, dia akan plotkan kita punya semua transaction yang trader buat. Okay. Every transaction. Setiap transaction. Macam ni, nombor transaction yang ke 1787 untuk hari ni, 88. Pada pukul 11.45 pagi, harga 405 ni, perubahan harga 3 sen setengah. Yang ni berapalah yang orang beli tu.
Yang ni 50,000 unit, yang ni 500 unit, yang ni 10,000 unit, yang ni trader semua. Tak semestinya satu Malaysia ni. Kalau orang tu trade dekat luar negara pun, benda yang sama juga yang dia akan nampak. Yang ni accumulative volume. Sekarang dah 36 juta. Sama dekat sini. Yang ni value. Yang untuk transaction ni. Yang ni jumlah keseluruhan value dia. Tak apa. Topik ni nanti kita akan discuss trade detail ni. Sekarang kita kat sini dulu. So, announcement. Kalau kita pergi ke announcement yang kita counter yang highlight tu. Begitulah seterusnya. Ada announcement, Nikkei News, Dow Jones News. Kita hadap counter ni. Okay. Technical analysis. Yang ini untuk kita nak tengok chart. Jadi ini chart yang disediakan oleh platform ni. Jadi pergi dekat stocks, technical analysis, dia akan keluar lah chart yang kat sini. Okay. Tak apa. Kita seimbas lalu dulu di sini. Nanti kita akan pergi yang lebih detail. Price history. Kita boleh nampak. Berapa harga saham Ecovest ni. Macam hari ni 27, 26 semalam. Harga buka dia 37 sen setengah. Harga tinggi dia 39 sen setengah. Harga rendah dia 36. Harga tutup dia 37. Yang ni jumlah volume yang done. Value dia berapa. Ada berapa total transaction. Okay. Dan kita tengok pada minggu yang ke-12 ni. Untuk tahun ni. Close 38, 32, 34, 5 kan. Okay. Adalah senarai-senarai harga ni. Minggu ke-9 masih lagi tinggi. 64, 655. Jadi ni waktu market crash jatuh sehingga serendah 32 sen pada harga tutup. Dan paling rendah saya tampak kat sini low 28 sen setengah lah. Jadi kita boleh tengok price history untuk satu counter ni kat sini. Penting juga ni. Lepas tu kita ada DBT, Direct Business Transaction. Okay. Direct Business Transaction ni di mana transaksi berlaku antara dua parti yang dah bersetuju untuk membeli saham ni. Maknanya kalau tuan-puan ada 1 juta saham Ecovest nak dijual kepada pihak yang lain. Okey, boleh tak payah melalui market. Maknanya kita boleh deal membuat transaksi tersebut dengan menghubungi site broker di mana yang orang yang nak jual ataupun nak beli tersebut, dan dia akan membuat apa yang dinamakan direct business transaction ni. Okey. Odd lot info. Kita nak tengok ada tak odd lot dekat dalam counter Ecovest ni untuk berdagang. Ada tuan-puan. Maknanya ada yang nak beli pada harga 9 sen setengah, ada yang nak jual pada harga 40 sen lah. Odd lot ni di mana unit yang ingin dijual beli ataupun yang ingin didagangkan di bawah daripada 100 unit. Kerana di Bursa Malaysia secara undang-undangnya satu lot adalah 100 unit. Tetapi ada juga pecahan yang di bawah 100 unit tu boleh dijual beli melalui odd lot punya counter ni. Okey, itu maksud odd lot. Calculator. Calculator ni kita boleh tekan dan kita boleh set lah berapa kita punya transaksi cost. Okey, bila kita tekan calculator, kita tekan setting ni, kita boleh tukar. Okey, dalam topik transaction cost setting ni saya akan kupas buat satu video khas bagaimana untuk membuat kiraan lah. Okey, jadi ini adalah yang standard. Yang bursa punya rules, iaitu kalau transaksi bawah RM100,000, minimum order adalah 0.6%. 0.6%. Ini adalah order yang dibuat oleh remiser atau dealer. Kalau online, dia bukan ni harga dia lagi murah. Kalau yang ni adalah yang standard yang bursa punya rules. Kalau atas 100,000 dan ke atas 0.3%. Yang ini yang remiser atau dealer yang tekankan untuk anda. Makna kata tekankan tu, anda bagi order melalui call ke WhatsApp ke apa message. Bila dia yang buat transaksi tu dan transaksi tu match, yang inilah amount dia, yang minimum. Yang 0.6 ni maksimum dia 0.7 kalau bawah 100,000 unit. Okey. Kalau atas 100,000 unit 0.3. Ataupun minimum dia RM40. Okey.
Untuk clearing fee pula, rate dia 0.03%. Yang ni fixed rate. Maksimum dia adalah RM1,000. Untuk clearing fee. Yang clearing fee ni dibayar kepada Bursa Malaysia. Brokerage ni dibayar kepada broker yang anda trade tu lah. Macam-macam lah. Macam yang ni dengan Kenanga, ada dengan Maybank, ada dengan CIMB, terpulang masing-masing. Tetapi rate standard ni terpakai kepada semua broker yang offline punya transaction. Tetapi kalau online, dia berbeza-beza pula. Ada yang broker yang ni lebih murah, ada yang broker yang ni lebih mahal sikit. Yang tu terpulang. Yang tu terpulang kepada mahal atau murah tu kepada servis yang diberikan. Okey. Yang stamp duty ni pula untuk RM1 government akan charge. Untuk RM1,000 government akan charge RM1. Yang stamp duty ni duitnya pergi kepada government kita. Tapi maksimum dia ambil RM200 saja per kontrak. Yang ni yang tuan-puan boleh setting sendirilah. Di bahagian calculator. Okey. Di bahagian calculator. Okey, jadi kita dah cover topik ni. Untuk bahagian 3 ni. Okey. Cuma saya akan pergikan lebih detail sikit nanti dalam bahagian technical analysis. Di sini. Di charting ni. Dan juga kita akan membuat detail lagi di bahagian trade detail ni. Dan menu-menu di atas ni. Kemudian nanti. Di video yang akan datang. Okey, seterusnya indices. Indices ni saya pun pernah mengupas. Jadi indices ni dia membagi senarai indeks yang ada di Bursa Malaysia lah. Jadi macam hari ni hari yang bagus. Hari yang di mana sentimen positif disebabkan Perdana Menteri ingin mengumumkan stimulus package disebabkan oleh krisis COVID-19 lah. Okey, jadi nampak kebanyakan sektor pun ataupun indeks membuat kenaikan atas pada 1%. Small cap naik sampai 4%, 4%. FTSE ASEAN. Okey. Untuk mendapat detail kita boleh double klik, kita boleh tengok macam mana indeks ni bergerak. Dan ini adalah indeks FBM KLCI. Ini adalah penggerak dia. Bagaimana mendapat 24 mata ni kat sini? 24.62 mata. Okey. Cara dia dalam indeks KLCI ni komponen dia hanya adalah 30 stok. Macam mana kita nak dapat 30 stok tu dekat sini saya ulang KLCI ni. Nak dapat indeks KLCI yang kita nak tengok 30 stok ni, kita pergi most active volume, search by indices kat sini. Kita pergi ke FBM KLCI. Kita tekan OK. Jadi kat sini kita dapat tengok 30 top counter yang ada di Bursa Malaysia yang membentuk indeks KLCI itu tadi. Okay. Dan kebanyakan counter ni kita pun tahulah macam Airport, M-Bank, Axiata, CIMB, Dialog, DG, Genting Malaysia, Genting, Hapseng, Harta, sampailah ke Top Glove. Okay. Okay, dalam banyak-banyak 30 ni, stok ni, mana kita nak tahu saham mana ataupun counter apa yang paling tinggi market cap dia. Market cap dia tu nilai dia lah. Nilai syarikat dia tu. Okey. Benda tu saya dah ajar dalam bahagian 2 punya trading platform punya penggunaan ni, iaitu kita boleh letak dia punya market cap punya kolom dekat atas ni. Macam mana nak letak? Kita right click, insert new column. Kita pergi kat basic info, bukan kat basic info. Transaction info, masuk market cap. Market cap dia susun lah macam ni. Kalau kita nak tengok counter apa, counter mana yang market cap yang paling besar, kita tekan kat arrow market cap atas ni, dia akan susunkan. So jadi setakat hari ni Maybank mengungguli dengan 82 bilion, tenaga 70 bilion. Yang ni bergerak lah sebab harga bergerak. Harga bergerak, yang ni akan bergerak. Jadi nak dapat market cap ni, harga last ni didarabkan dengan share issued. Kan? Yang ni, yang ni darabnya ni, dapatlah yang ni. Okay. Jadi saham yang paling kecil di Bursa Malaysia, di indeks KLCI Bursa Malaysia ni adalah saham Airport dengan nilai 7.5 bilion ringgit. Yang paling besar adalah Maybank dengan nilai 82 bilion ringgit. Okay.
So, kembali kepada indeks ni tadi. Yang membentuk kenaikan dan penurunan harga indeks ni, pemberat dia adalah syarikat-syarikat 30 tu tadi. Bila kita pergi kat indices ni, okey. Indices. Yang ini. So, nak mendapat yang tadi tu, kita double klik lah. Yang ni listing dia secara macam ni. So, kita double klik dia, dia keluar macam ni. Bila dia keluar macam ni, kita tahulah yang ini adalah movers dia. Apa yang menambahkan point 25 point ni, benda ni. Macam public bank, dia naik 70 sen kan hari ni kan. Dia jatuh teruk kan hari tu sampai RM13. So, dia naik, dia menokok 4 mata lah. Dia contribute kat sini 4 mata. Maybank tambah 11 sen lah, menambah 1.9 mata. Tambah. Tenaga tambah 1.75 mata. Jadi yang ni dia tambahkan semua, ditolak pula dengan indeks yang jatuh ni, dapatlah pergerakan dia tambah 24.74 bersama dengan 1.86%. Okey. Indices. Ni. Yang ni counter FTSE for good pula. Yang ni FPM top 100. Yang ni mid 70. Jadi kebanyakannya pun dia akan mengikut lah dia punya indeks ni. Yang ni kita panggil dia punya ayah lah, dia punya abang long dia. Nombor 1. Kebanyakannya saham-saham yang kat sini pun dia ada kat dalam ni, dia ada kat dalam ni. Yang ni FPM top 100 ni adalah 100 saham yang market cap yang terbesar kat Malaysia. Yang ni 70 saham yang terbesar. Jadi yang ni 30 yang terbesar. Macam tu. Dan dia ada pelbagai menu lagi kat sini yang kita boleh tengok. Okey, benda ni sangat interaktif. Jadi saya harap tuan-puan boleh explore. Kan? Boleh explore. So nak balik kepada asal, kita tekan gambar rumah. So kita dah cover yang ini. Kita cover yang ini. So kita cover yang ni pula. So kita tengok. Yang ni adalah seperti menu dia, market summary lah. Kita boleh tengok macam sektor industrial product dan service. Setakat sekarang ni volume 370 juta. Value yang traded 149 juta. Berapa transaction, berapa buying rate, berapa market cap dia, PE 22.76, average PE kan 152 yang dah naik, 35 counter turun yang tak berubah. Jadi ini data-data yang sebenarnya pun kita boleh tengok whole market. Yang ada whole market, main market, is market. 3. Okay. Jadi kita tengok hari ni buy rate yang tertinggi untuk whole market adalah close end fund. Diikuti dengan transportation dengan logistik 69%. Plantation 69%. Jadi counter-counter yang buy rate ni, buy percentage ni lebih pada 50%. Kita tahu dia tengah intraday sekarang ni, dia tengah dalam keadaan menaik . Contoh macam yalah, kita tengok transportation logistik ni hari ni dia naik banyak . Kita boleh tengok saham post kat sini sebagai contoh. Oh, dia memang buat kenaikan Pasal apa? Itu hari dia punya low sampai 52 sen. Jadi hari ni dia slowly come back sampai 72.5. Tak apa, bahagian chart ni dalam satu topik yang lain. Okey, summary by sector. Boleh tengok benda ni. Announcement, news secara keseluruhannya kita boleh tengok. Yang ni announcement secara keseluruhan Nova MC Batu Kawan. Okey. Nikkei market. News untuk Nikkei market. Macam mana? Tinggal larat tak larat nak baca je lah kan. Dow Jones pula. Sebab market kita ni dia tak begitu besar. Jadi apa yang berlaku secara sentimennya memang kita akan mengikut pasaran Dow Jones dengan Nikkei. Nikkei sebagai leaders untuk pasaran Asia dan Dow Jones leaders untuk pasaran global. Okay, yang ni direct business transaction pula. Kita dapat tengok yang ni secara ringkasnya. Kostek Airport.
Okay, direct business transaction. Yang macam saya cakap tadi, dia dah ada ready buyer, ready seller sendiri. Dia tak trade dekat dalam market. Itu yang kita panggil direct business transaction. Okay, jadi kita dah cover stock, indices dengan market ni untuk interface yang kat sini. So, gambar yang ni pula. Yang ini saya pernah bincangkan dekat dalam bahagian 1. Yang ini kita punya customization lah sebenarnya. Untuk kita nak tengok market kita ni. Macam yang type A ni, kita is a default setting, kita just follow volume. Kan? Kita follow volume. Jadi volume yang tinggi duduk paling atas. Macam tu. Okay. Kalau kita ambil setting B pula. Sebelah sini kita boleh letak most active volume. Sebelah sini kita letak favorite kita. Okay. Macam mana nak setting favorite ni? Okay, jom saya tunjukkan macam mana nak setting favorite. Sebenarnya setting favorite ni kat sini tak sampai lagi. Tak apalah, saya boleh tunjukkan awal ya. Kita pergi dulu kat sini. Okay. Maknanya kalau nak buat favorite, saham-saham favorite kita, kita ambil ni, gambar ni. Gambar ni, my favorite. Okay, yang ni saham-saham favorite yang saya dah buat. Benda ni pun kita boleh delete kalau kita nak delete. Macam tu cara delete dia. Kalau kita dah tak nak tengok kan. Saya delete lah. Pasal apa saya delete? Pasal kebanyakannya counter ni kita dah reset pasal market dah crash. Jadi kita nak buat list baru. Okay, dia tak bagi delete pasal dia kata at least kena ada one favorite group. Kalau nak delete by counter, tak bagi juga. Delete by counter tak boleh, dia kena remove. Macam ni, remove. Kalau nak remove kan. Yang ni cara nak remove counter yang ada. So kalau kita katalah nak buat baru kan, kita tekan new kat sini, my favorite one. Terpulang. Kalau kita katalah nak buat favorite kita pada bulan March 20. Letaklah nama March 20. So katakanlah saya nak layan counter-counter yang teknologi. Okay, kita nak masuk counter favorite. Kita ada favorite saya Franken. So kita ada type counter yang kita nak dekat sini, search stock ni. Kat sini, kita highlight warna biru, right click, add to favorite. So dia dah masuk tu. Saya nak masuk lagi, counter UWC. Right click, add to favorite. March 20. Saya nak masuk counter D-Sonic pula. Type, right click, add to favorite. March 20. Saya nak masuk MyEG. Right click, add to favorite, March 20. Jadi macam mana nak tengok balik kita punya favorite tu, kita pergi kat atas ni, kolom ni, search result ni, pergi kat March 20. Keluarlah. So kita boleh letak kat sini 50 stok yang kita nak. So boleh monitor. So ini pun kita boleh panggil kita punya watch list selain daripada kita punya favorite. Kerana apa? Kita tak adalah buang masa tengok dekat sini most active volume ni. Kita terus je pergi dekat March 20 ni. Kita counter yang kita fokus. Katakanlah nak masuk lagi FP group kan. Sama juga, right click, add to favorite. March 20. Dan favorite ni kita boleh buat banyak lah. Tak semestinya 2 ni je. Kan? Mungkin kita boleh buat 3, 5. Ikut mana yang kita nak. Macam yang ni saya hanya fokuskan counter teknologi je. Nak tambah lagi counter teknologi. Katakanlah saya nak tambah counter grey tag. Yang apa? Is market punya teknologi pula. Right click, add to favorite. Ada. Kan? Okay. Jadi itu nak tambah counter favorite. Jadi kalau untuk type yang C ni pula, macam mana interface dia? Okay, ini adalah senarai counter. Dia buat macam ni. Quotation dia dekat bawah ni. Yang ini ada intraday ticker chart. Okay. 9, 10, 11, 12. 9. 10, 11. Okay, ini secara detail dia. Yang ni type C. Type D macam mana pula? Okay, kat sini dia punya list. Most active volume punya list. Lepas tu yang ni ada quotation dia. Okay, macam nak tambah, saya cakap macam bahagian 2 tu. Kalau nak tambah 5 punya market depth ni, kena rujuk kepada broker masing-masing. Macam dalam kes ni, kena rujuk kepada kenanga lah. Dan ada setengah broker memang dia bagi 5.
Untuk type ni, type apa Untuk type D ni dekat bawah ni dia letak pula market trade monitor. Okey. Market trade monitor ni fungsi dia apa-apa transaksi yang ada dekat dalam market dan tengah berlaku sekarang ni dia terus masukkan kat dalam ni. Jadi kita dapat tengok macam hari ni market ni bagus kan. Naik 22 poin kan. Jadi banyaklah counter yang aktif orang beli. Kata Sonic, Espro, Ifka. Kena laju mata kita. Ifka, Power, Focus kan. Jadi macam tengok, banyak serbadak warren lah. Tengok, ada chance tak nak buat duit ni. Nampak ni banyak orang jual ni. So harga pun tak berubah sangat. So tak ada apa lah kat sini. Tak apa lah. Kita bagi tekan gambar rumah. Tengok balik. Jadi tu fungsi dia. Untuk type E. Kita pergi E pula. E ni atas ni list of counters saham. Okay. Bawah ni market trade monitor dengan lebih besar. Jadi kita dapat tengok lebih luas. Counter apa yang diorang duk tekan sekarang kan. Secara live lah. Okay. Kita tengok pula type F. Yang ni senarai saham kat sini. Dia punya market trade monitor kat sini. Nampak macam kemas sikit lah kan. Besar sikit. Dan dia luas. Kan. Kat sini ada option dia. Stock. Highlight last done volume if it's 500 lot and above. Okay. Ada pula nombor dekat sini kan. Canggih betul. Okay. G. Kita tengok G pula. Macam mana menu untuk apa setting layout untuk G. Okay. Senarai saham kat sini. Ada pula mini indeks Bursa Malaysia kat sini. Sebab apa? Kadang-kadang bila indeks ni menurun, nampak menurun. Harga saham pun menurunnya tu. Dia mengikut. Ada pula meter kat sini. Heartbeat, volume untuk per minute, transaction per minute. Tengok. Untuk seminit punya volume. Berapa laju kan. Transaction. So market trade monitor kat bawah ni pula. Ni GH. List counter. Quotation. Market trade monitor. Heartbeat. Untuk I. Dia pecahkan macam ni. Most active counter dia letak sini. Top gainers by changes dia letak belah kanan ni. Top gainers by percentage dia letak macam ni. Kat belah bawah kiri ni. Top loser pula dia letak belah kanan ni. Macam tu. J. Senarai saham. List. Quotation. Market trade monitor. Disusun 1, 2, 3. K. Senarai saham. Summary of the market, 722 counter naik, 162 counter turun. Okay. Volume. Index market, market trade monitor. Okay. Yang ni kalau kita ada banyak screen kan, 2 screen, 3 screen, puas lah tengok. Tapi kena ada modal lah cantik untuk trade kan. Kalau modal tak berapa nak cantik, layan benda ni je lah. Okay, L. L, senarai saham, quotation, mini index. M. M ni banyak lagi chart-chart kecil-kecil dia. Chart KLCI, chart consumer product, chart construction, financial service, property dengan plantation. So yang ni senarai saham. Satu dia buat. N sama juga. Market trade monitor. Dia tukar kat sini sikit. Letak heartbeat. O ni semua lah index. Jadi itu sebahagian layout yang kita boleh pilih kat sini. Ada A, B, C. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Ada 15 layout. Ini default view lah. Saya memang biasa pakai default view sahaja. Cumanya saya tambah kolom je lah kat atas ni. Okay. Kadang-kadang kalau kita nak tengok market tu rancak sikit, mungkin saya pakai yang E ni. E ke apa? F. Nak tengok market tu monitor ni kan. Counter apa yang tengah dia orang tekan laju kan. Itu je lah. Okay. Jadi A ni untuk kita tukar font. Yang ni saya ada pun dah cerita dalam apa namanya, bahagian 2. Boleh tengok. Okay. Kita pergi ke sebelah sini. Sekarang ni nombor 2. Kita tengok nombor 1 jadi apa. Nombor 1 dia pergi kepada my favorite. Nombor 2 most active volume. Nombor 3 dia pergi macam ni. Market trend monitor dia jadi macam ni. Yang ni pun menu lah untuk kita pilih. Nombor 4 dia pergi tukar layout ni. Nombor 5 layout dia macam ni. Nombor 6 layout dia macam ni. Okay, tukar balik nombor 2. Okay, maknanya kita dah cover kat atas ni. So, kita pergi bahagian bawah ni pula. Okay. So, yang ni sebahagiannya saya dah cover dalam bahagian 2. All stock, most active volume, top gainers berapa percentage, syariah stock ranking. Okay. Search by sector ni kalau kita nak tengok sektor apa yang counter apa yang ada dalam sektor tu kan. Sebagai contoh, kata nak tengok whole market. Lepas tu saya nak tengok counter tu dalam sektor teknologi kan. All sector, ataupun saya nak tengok semiconductor punya saham, saya tekan. So dia akan susun lah semiconductor punya saham je kat sini. Cuma masalahnya bila dia susun sekali dengan warna-warna ni kan. Tu yang jadi pening sikit lah. Okay. Sektor whole market. Kita tengok industrial product. Pun banyak juga pecahan-pecahan dia. All sector. Semua adalah boleh pilih kat sini. Okay, counter apa yang dalam bidang transportation dengan logistik. Kita tekan all sector. Airport and Com, BHIC, Byport. Okay. CJ Century. MISC. Ni dalam transport lah. Okay, ini menu-menu yang ada dekat sini. Jadi kebanyakannya kita akan gunakan most active volume. Yang biasa kita tengok dia akan susun by volume. Ataupun top gainers by change. Apa yang naik kuat lagi ni? Dutch Lady naik RM2. Panasonic Malaysia naik RM1.50. Nestle naik RM1.30 kan. Okay. Suatu saya tengah membincangkan tentang platform ni, sebenarnya market kita ni dia baru recover daripada kejatuhan yang banyak KLCL 1350. Kalau kita tengok carta kat sini, sedikit selingan. Tengok KLCL. FBM KLCL. Kira hari ni hari Jumaat. Dah naik 27 hari bulan, dah naik banyak juga. Dah 1351. Kalau kita tengok dia punya test low dia pada 19 Mac. Which is last week 19 Mac. Khamis minggu lepas kan. The worst lah dekat Bursa Malaysia ni sebenarnya. Jadi tengah-tengah ada masa ni kan. Jadi saya buatlah review sikit tentang platform ni. Okay. Itu yang kalau kita tengok, tuan-puan tengok naik banyak ni sebagai contoh ni kan. Anda kata video ni dibuka waktu time market stable nanti, dia tak ada naik macam ni sangat tuan-puan. Naik 5, jatuh 3, naik 7, macam tu lah. Itu hari dia pernah naik jatuh sampai dekat 100 mata Itu bila? Waktu yang ini dia buka kat sini zap. Maknanya daripada sini 136 low. Satu 419. Terus low sampai 1320. Banyak jatuh. Okey. Top gainers kita mungkin akan buka. Top gainers by percentage pun akan buka. Top losers, nak tengok saham apa yang jatuh banyak. Ok,
Okey, yang biasalah yang kita buka yang ni lah 1 2 3 4 5 yang ni je. Okey. Maksudnya volume yang paling biasa kita buka lah. So yang sebelah sini, yang ni pula warna hijau ni, untuk kita masukkan kepada my favorite. Contoh kan, macam kita nak masukkan saham, katakanlah saya nak masukkan saham menarik Jax lah kan, Jax kat dalam saya punya favorite masih 20 tu kan. Saya tekan ni, saya termasukkan. So dia edit lah kat sini. Itu cara shortcut lah. So nak remove, highlight kan counter ni, tekan warna merah ni. So dia remove lah. Okay tuan-puan, senang kan. So ini favorite tadi. Okay, arrow ni. Okay, ni untuk update successfully lah. Kalau tekan ni. Kalau saya tekan ni, macam saya highlightkan MyEG ni biru kat sini. Kalau saya tekan arrow atas ni, dia naik ke atas. Dia naik ke atas macam tu. Dia turun ke bawah. Itulah fungsi dia. Kemudian yang ni gambar setting ni kita boleh tekan, kita boleh add dekat dalam kolom kita. Maknanya apa namanya, selain daripada kita boleh setting kat sini, insert new column, benda-benda ni semua, kita pun juga boleh pakai yang ni lah, menu yang ni. Basic info, apa benda kita nak masuk, kita boleh add dengan remove dia. Delete ataupun move up, move down. Okay. Ni setting column lah, orang cakap. Kemudian yang ini pula, apa dia? Right. Nak keluarkan benda ni. Quotation dia. Bottom. Pop up. Keluar benda ni. Kita keluar. Off. Nombor balik. Cut view. Okay, cut view ni dia akan jadi detail dia macam ni lah. Most active volume kan. Banyak semua quotation keluar. Harga. Banyak sangat nak tengok ni. Biasa kita pakai list view lah. Kan? Okay. Jadi yang ni pun kita dah cover. Yang ini pun kita dah cover. Menu-menu dia kat sini. Yang ni apa benda ni? Tak nampak perubahan pun. Pin. Okay. Kat sini boleh dibuat switch lah. Kita nak switch ke mana, kita boleh tekan minta menu yang ni tadi. Okay. Jadi untuk bahagian 3 yang kali ni, saya dah cover semua interface yang ada kat depan ni. Daripada nak buat payment untuk setiap broker masing-masing dia lain lah. So macam kenanga cantrip punya kat sini, saya dah cover stock, indices, market ini. Okay. Kalaupun tak secara detail, secara highlighted ataupun general view dulu. Nanti dalam video bahagian yang akan datang, saya akan cover trade detail, technical analysis. Untuk yang bahagian yang ni, dua ni. And then menu yang seterusnya bila kita right click, ada lagi yang ni. Equity tracker, interactive chart. Yang ni dua benda ni lagi. Okay, yang ni macam mana kita nak tengok chart secara interaktif. Equity tracker ni pula bagaimana untuk kita melihat syarikat punya financial service, financial background dan financial dia, laporan kewangan lah, suku ke suku, tahun ke tahun. Okay. Trade detail yang ni pun saya akan cover, maknanya sikit lagi, tak banyak lagi. Okay, bagaimana untuk membuat buy, sell dan keep check kita punya order status. Okay, cukup dulu untuk bahagian 3 ni kali ni. Okay, kita ada lagi satu bahagian yang untuk saya detailkan lagi bagaimana untuk kita membuat buy, bagaimana untuk kita membuat sell, bagaimana untuk kita check order, bagaimana untuk kita membuat stop loss, bagaimana untuk kita membuat take profit. Okay, dan bagaimana untuk kita
saya akan membuat overview berkenaan dengan penggunaan carta. Yang ni interactive chart. Okey. Yang ni pula equities tracker. Bagaimana info tentang financial, industri, shareholding terhadap satu-satu syarikat ataupun counter. Okey, jadi setakat ini dahulu untuk video kali ini. Jumpa saya dalam video-video yang akan datang. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.